السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، yang saya kasihi iaitulah yang berusaha Al-Fadil Ustaz Yusaini hafizahullah ta'ala, para ustaz-ustaz, guru-guru, para pelajar, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita dilimpahi dan juga dicurahi rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita ini menjadi ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, saya tidak mau memanjangkan kalam dan juga tidak mau membuang masa dan waktu. Jadi di dalam bulan Rajab ini berlaku beberapa perkara. Di antaranya di dalam bulan Rajab juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam daripada bulan Rajab, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada tengah malam, pergi ke masjid, memantau dan juga memerhatikan bagaimana keadaan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Apakah mereka ini bermain-main di bulan Rajab? Adakah mereka ini bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Rajab? Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat ramai sahabat berada di dalam masjid. Mereka itu menghidupkan malam-malam mereka dengan pelbagai amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di sudut satu masjid terdapat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sedang sembahyang. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pula Sayyidina Utsman ibn Affan
radhiyallahu anhu juga berada di satu sudut masjid sedang mengerjakan sembahyang. Demikianlah dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka masing-masing sibuk dengan ibadah. Masing-masing sibuk dengan mengerjakan ibadah, menghidupkan malam pada malam Rajab ini. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada satu sudut di dalam masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sedang mengerjakan sembahyang. Maka Nabi kita perhatikan. Nabi kita tak ada telinga mendengar apa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam sembahyangnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan satu ayat Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bila mana sampai kepada ayat itu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhenti dan menangis. Menangis di dalam sembahyang. Kan? Bahasa Kajang teriak, dia panggil teriak di dalam sembahyang. Bukan qiyau. Kalau qiyau ni suara besar gitu, batai sembahyang. Ini menangis dengan tidak ada suara. Keluar air matanya sehingga membasahi pipinya, membasahi janggutnya, dan bukan setakat membasahi janggut, tetapi air itu menitik di atas tikar sehingga basah tikar. Menangis sungguh-sungguh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Esoknya, keesokan paginya, bila masuk waktu subuh, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid untuk sembahyang jamaah subuh bersama dengan para sahabatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Bila selesai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam yang pertama dan juga salam yang kedua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus memaling mukanya, dadanya menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar itu ketika Nabi kita menjadi imam, ia adalah orang yang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terus memaling kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakrin, ma yubkika indama qara'ta al-ayata Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Wahai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apa sesuatu yang menyebabkan engkau menangis? Ma yubkika ayyu sababin, apakah sebab yang menyebabkan engkau menangis? Ketika mana engkau membaca ayat Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, yang maksudnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu membeli jiwa-jiwa orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala itu membeli harta-harta orang yang beriman, dibayarnya dengan harga syurga. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu paham
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Kata dia baca ayat itu, dan ketika sampai pada ayat itu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar menangis. Macam mana Rasulullah boleh tahu? Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malamnya tak tidur, tetapi Rasulullah pergi pantau keadaan para sahabatnya. Peristiwa ini tuan-tuan berlaku pada bulan Rejab, bulan ini. Baik, apakah jawapan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia membeli jiwa-jiwa orang yang beriman, yaitu harta-harta orang yang beriman, dengan dibayarkan syurga. Harganya syurga, nilainya adalah syurga. Aku menangis, saya menangis kerana saya takut, kerana saya bimbang kalau jiwa saya ini tidak dibeli oleh Allah. Saya menangis, saya sedih kalau jiwa saya ini tidak dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwaku ini tidak dibeli oleh Allah, berarti bukan syurga tempatku, akan tetapi sebaliknya, iaitulah neraka lah tempat aku. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa yang saya nak kongsikan, nak sharekan dengan tuan-tuan, puan-puan, dan sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, puan-puan sekalian, iaitu hendaklah kita ambil berat dan kita tanya diri kita sendiri, jiwa aku ini adakah termasuk di dalam jiwa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kerana jiwa itu ada 3 kategori ataupun 3 bahagian. Yang pertama, jiwa yang tidak boleh dijual beli. Jiwa yang tidak boleh dijual beli. Jiwa yang tidak boleh dijual beli ialah jiwa yang sangat tinggi nilainya dan harganya sehingga tidak boleh dijual beli. Iaitulah jiwa anbiya, rusul alaihimus salatu wassalam. Jiwa para nabi, jiwa para rasul alaihimus salatu wassalam, jiwa mereka terlalu mahal, sangat tinggi harganya sehingga tidak boleh dijual beli kerana harganya terlalu mahal. Jiwa para nabi dan juga para rasul. Kalau begitu, kalau semua jiwa para anbiya dan rasul alaihimus salatu wassalam itu jiwa yang mahal di sisi Allah, maka bagaimana dengan jiwa Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah, tak ada tandingan harganya dan tidak ada tandingan nilainya. Terlalu tinggi, terlalu mahal jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia bagi jiwa yang tidak dibeli langsung, dengan makna jiwa yang tidak ada harga 1 sen pun, setengah sen pun, setengah duit pun, tak ada nilai, tidak ada harga. Jiwa ini sikit pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa ini sedikit pun tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah jiwa orang-orang kafir. Jiwa orang-orang kafir sedikit pun tidak ada harga dan juga tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun jiwa yang ada harga di sisi Allah ialah jiwa al-mu'minin, jiwa orang-orang yang beriman. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala membeli daripada orang yang beriman itu anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Allah beli jiwa orang-orang beriman ini. Tuhan beli dengan bayarannya, harganya ialah syurga. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kalau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu dibagi ahadul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang Nabi kita jamin syurga. Nabi kita kata Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Aliun fil jannah. 10 orang kesemuanya yang Nabi kita sebut. Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Sayyidina Osman dalam syurga, Ali dalam syurga, dan sahabat-sahabat yang lain lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar itu disebut ahadul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang diberi berita gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dijamin di dalam syurga. Kalau Sayyidina Abu Bakar begitu, tapi dia sendiri tak confident, kata saya takut, wahai Rasulullah, takut jiwa saya ini tidak dibeli oleh Allah. Apabila jiwa saya tidak dibeli oleh Allah, maka tempat saya bukan dalam syurga tetapi dalam neraka. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita rasa confident tak jiwa kita ini dibeli oleh Allah? Allahu Akbar. Kalau nak bagi dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya kita hidupkanlah malam-malam berjam sehingga kepada Sya'ban, seterusnya Ramadan. Sebab itu kita sama-sama berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan minta Allah Ta'ala barakatkan keberkahan di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, seterusnya sampaikan kita ini dan kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan penghujung daripada bulan Ramadan itu kita mendapat dan dipanggil kemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah maklum, awal Ramadan itu rahman, pertengahan Ramadan itu keampunan, dan juga kesudahannya adalah dipanggil pembebasan, kemerdekaan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, jadi malam ini malam 27, malam terbukanya pintu langit. Harap-harap dibukanya pintu langit itu mungkin antara sulusul lail al-akhir. Sulusul lail al-akhir maknanya 1/3 malam yang akhir, lebih kurang dalam pukul 3 lebih, 3:30, antara 3 atau 4. InsyaAllah pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoalah kepada Allah, hidupkanlah malam ini dengan pelbagai amal ibadat kepada Allah. Mohonlah apa segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada hajat dunyawiyah atau ukhrawiyah. Kan? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, bukan setakat itu saja, tetapi hendaklah kita berterusan sehinggalah panggil sampai lepas Ramadan lagi kita istiqamah terus menerus beramal ibadat seperti ini, sehinggalah jiwa kita ini dibeli
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila jiwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jamin syurga, jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan puan-puan, ini nasihat yang pertama ataupun orang panggil perkongsian yang pertama saya pada malam ini untuk kita semua. Yang kedua, bulan Rejab adalah bulan yang kita sudah maklum berlakunya peristiwa agung, peristiwa besar kepada makhluk Allah yang agung, kepada pesuruh Allah, Nabi yang agung, Rasul yang agung, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, peristiwa Isra Mi'raj adalah ada sangkutan dengan agama, sangkutan dengan akidah kita. Dia panggil aqidatul Islam, akidah Islamiyah, sangkut paut kerana siapa yang mengingkarkan Isra dan ijma' ulama tidak ada khilaf jadi kafir, kerana menyalahi bagi nas qat'i, iaitu nas daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Kan nas qat'i daripada ayat Quran berlakunya peristiwa Isra ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya nak cerita kepada tuan-tuan daripada A sampai ke Z, tak, tetapi saya nak ambil sedikit perkongsian dengan tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi bekalan kepada kita kesemua dengan isu yang berlaku pada hari ini, mutaakhir ini, dewasa ini, iaitu bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Palestin, di Masjidil Aqsa. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dimi'rajkan ke langit pertama, kedua, seterusnya sampai ke langit yang ketujuh, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihidangkan di hadapannya dua bekas. Satu bekas dipenuhi dengan arak, satu bekas pula dipenuhi dengan susu. Dua bekas, susu dengan arak. Untuk dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilih mana satu, kan? Maka apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah susu, bukan arak. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu, apa komentar malaikat Jibril alaihi salam? Maka kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtarta al-fitrata, ikhtarta al-fitrata. Wahai Muhammad Rasulullah, engkau telah memilih fitrah, sihat. Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Susu itu ialah simbolik kepada kebersihan, simbolik kepada kesucian. Nabi kita tidak memilih arak. Kalau pilih arak pun tak salah, sebab pada masa itu bukan ada hukum taklif lagi. Nabi kita tidak pilih arak. Kerana apa? Kerana kalau Nabi kita pilih arak, tentu umatnya akan mabuk. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak memilih arak,
maka umatnya banyak yang mabuk. Mabuk dengan dunia, mabuk dengan harta, mabuk dengan pangkat, mabuk dengan duit, dan lain-lain lagi. Mabuk. Sebab itu di dalam hadis Nabi kita menyebut al-khamru ummul khaba'ith. Arak itu ialah ibu bagi segala kejahatan, ibu bagi segala kekejian. Apa makna ibu? Ibu itu dengan makna akan terbit, akan beranak, akan terjadi daripadanya itu segala kejahatan-kejahatan yang lain. Cuba tengok. Apabila seorang itu minum arak, dia akan hilang akal. Bila hilang akal, dia akan merosakkan dirinya. Selepas daripada dia merosakkan dirinya, dia merosakkan dan membinasakan harta benda orang lain. Hingga boleh jadi dia akan membunuh orang lain. Hingga boleh jadi dia akan merosakkan harta benda orang lain. Maka terjadi daripada arak itu segala kebinasaan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih arak, tetapi dia memilih susu. Kenapa Rasulullah memilih susu? Maka susu itu ditafsirkan oleh ulama, yaitu antaranya ialah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mentafsirkan susu itu atau fitrah itu dengan dua tafsiran. Yang pertama ialah susu itu Islam. Yang kedua kata ulama, susu itu atau fitrah itu isyarat atau simbolik kepada istiqamah fid din. Dia panggil istiqamah di dalam Islam, dalam agama Islam. Dan tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan ni, cerita ni, mungkin tuan-tuan tak nampak cerita Isra saya. Yang saya nak bawa hari ni atau malam ni atau nak kongsi pada malam ni ialah apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar baik-baik, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihidangkan di hadapannya susu dengan arak, lalu dipilih susu, tidak arak, maka kita hari ini, dewasa ini, mutaakhir ini, tuan-tuan, kita dihidangkan di hadapan kita pelbagai hidangan. Pelbagai hidangan. Di hadapan kita dihidangkan dengan pelbagai bentuk ideologi. Pelbagai fahaman. Pelbagai anutan. Ada yang faham begini, ada yang menganut begini, ada yang ideologinya begitu begini. Macam-macam ideologi dihidangkan di hadapan kita hari ini. Tetapi terletak dan terserah kepada kita memilih ideologi yang mana, memilih pahaman yang mana, memilih panggil panutan atau ikutan yang mana. Ada yang memilih ideologi Mu'tazilah, nasionalisme. Ada yang dia faham Islam itu rasional, nasional atau sebagainya lagi. Faham cara dia, faham secara akli, secara akal, dan pelbagai lagi yang tak payah dan tak perlu saya sebutkan satu persatu. Satu persatu. Demikian juga tuan-tuan, kita hari ini dihidangkan dengan pelbagai pertubuhan. Pertubuhan itu, pertubuhan ini, pertubuhan ini, pertubuhan ini. Kita hari ini juga dihidangkan dengan pelbagai gerakan. Walaupun namanya harakah Islamiyah, walaupun namanya pergerakan Islam, tetapi mungkin rupa saja, tapi isi dalamannya bukan Islam. Mohon maaf kalau saya sebut. Kita hari ini dihidangkan dengan pelbagai parti. Ada parti PAS, ada yang tu, ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni. Kita hanya memilih. Tetapi persoalannya, kenapa kita tidak pilih seperti mana pilihan Rasulullah? Pilih yang fitrah, pilih yang suci, pilih yang bersih. Seperti Rasulullah memilih susu, memilih sesuatu yang suci,
memilih sesuatu yang bersih. Kenapa kita tidak memilih yang suci juga yang bersih? Kita pilih yang kotor, kita pilih yang memabukkan, kita pilih yang menipu daya, kita memilih yang merosakkan. Seperti mana yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan faham ke tak? Kalau tak faham, saya nak berhenti. Masa dah cukup. Setengah jam ya tadi Ustaz Yus kata. Baik. Jadi itulah tuan-tuan, apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pilihan tersebut, agar kita umat ini pandai dan bijak memilih. Pilihlah yang suci, pilihlah yang bersih. InsyaAllah kita akan dapat keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita dapat kesenangan, kemewahan. Di akhirat juga kita dapat kesenangan dan juga kemewahan. Cuba kita lihat yang terakhir dalam satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman bersangkut paut dengan pilihan susu tadi, iaitu fitrah. Fitrah ditafsirkan oleh Imam Nawawi dengan makna Islam. Pilihlah Islam. Pilihlah orang panggil satu gerakan yang betul-betul Islam, yang nak Islam, yang nak menjalankan Islam. Pilih yang tu, jangan pilih yang lain. Begitu juga nonton. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi dengan kata istiqamah. Dan istiqamah, cuba tengok apa kelebihan istiqamah pada jalan Islam, pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqah, ay tariqah Islam. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah Ta'ala berfirman, kalau kamu istiqamah di atas jalan Islam, kalau kamu istiqamah atas jalan yang diredai oleh Allah dan Rasul, apa Tuhan janji? La asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan limpahkan, kami akan tuangkan kepada mereka air yang melimpah ruah. Apa makna air yang melimpah ruah? Itu simbolik daripada kesenangan, kemewahan, rezeki yang banyak. Kehidupan kita di dunia, kita tengok di zaman Rasulullah, Masya Allah, kemewahan, kesenangan, kesentosaan, keselamatan, kesejahteraan. Kerana orang yang hidup di zaman Rasulullah bersama dengan Rasulullah, mereka istiqamah ala tariqatil islamiyah, atas jalan Islam. Cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan dua perkara perkongsian tausiah saya pada malam ini menjadi bekalan untuk kita meneruskan perjalanan kita hidup di dalam dunia ini. Dan hendaklah kita jaga Rasulullah. Jangan kita biarkan Rasulullah dicaci, dihina dan sebagainya. InsyaAllah. Sekadar itulah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jamaah sekalian, pesanan-pesanan yang disampaikan pada kita.